Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Okay. Dah makan ke semua? Puasa. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz, sementara tunggu kawan-kawan awak yang lain, kita baca mak surat dulu. Nak tunggu kawan-kawan ni pagi-pagi ni. Okey. Sekejap, tadi ada kelas tadi. Tadi kelas apa? Tilawah hafazan. Oh, tilawah ya. Okey. Sekejap Ustaz. Sekejap. Hafiz. Okey. Okey. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hari ni fiqh Hari ni kejap lagi kita tengok. Akhlak. Kalau ikut hari ni akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Okey. Hampir dah. Apa dah ada sekarang? 10. Okey, jalan. Okey, anak-anak murid Ustaz, kita boleh mulakan kelas kita. Tapi sebelum itu, Ustaz nak pesan. Setiap kali kelas, Ustaz akan pesan benda yang sama. Mana-mana pelajar yang belum mengambil sarapan, siapa-siapa yang belum mengambil sarapan, Ustaz harapkan awak dapat pergi ambil makanan sikit. Pergilah ambil makan depan laptop. Tak ada masalah. Tapi minta izin dulu. Ustaz benarkan awak pergi ambil makanan. Dan please tolong Ustaz, jangan mulakan kelas dalam keadaan perut yang tidak terisi, melainkan awak puasa. Melainkan awak puasa. Jangan suruh Ustaz, jangan cakap Ustaz suruh pergi makan pula. Tak. Siapa yang belum makan, pergi makan. Ingat, antara pelajaran dan kesihatan, always prioritize your healthy. Pastikan awak utamakan awak punya kesihatan dulu. Okey. Kalau tak sihat, macam mana awak nak belajar? Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, kita mulakan kelas kita dengan istighfar dulu. Okey, kita istighfar dulu. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kemudahan dan lapangkan hati kita untuk belajar. Okey. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rashid, ya Fattah, ya Alim. Iftah qulubana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu serta kebijaksanaanmu agar dapat kami menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik salim. Okey, semua sihat? Sihat. Good, alhamdulillah. Ada yang tak sihat ke kat sini? Ada Ustaz, tak ada Ustaz. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, alhamdulillah, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, Ustaz nak ingatkan kepada kita semua berkaitan dengan kita semua kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, anak-anak murid Ustaz, semalam Ustaz dah terangkan sedikit berkaitan dengan syukur. Kalaulah kita rasa sabar tu lagi susah, sebenarnya syukur lagi susah.
Kenapa sabar ni lagi senang daripada bersyukur? Okay, sekarang Ustaz akan terangkan. Anak-anak murid Ustaz, bila seseorang manusia, okay, dengar betul-betul. Bila seseorang manusia, dia mesti ada dua keadaan. Dalam hidup awak, mesti awak ada dua je keadaan. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah apabila awak dapat sesuatu dan itu dinamakan sebagai berita gembira. Berita gembira. Setiap daripada kita ni mesti ada satu berita gembira ataupun satu benda yang menyeronokkan dia. Dan another side is awak akan rasa perasaan sedih ataupun awak akan rasa perasaan susah. Okay, dengar betul-betul. Okay. Anak-anak murid Ustaz, dalam hal ini manusia akan mula ataupun manusia akan automatik ingat Tuhan pada keadaan dia sedih ataupun pada keadaan dia rasa susah ataupun pada keadaan dia rasa sangat sakit. Waktu tu kita akan mula rasa nak berpatah balik kepada Allah. Waktu tu mulalah ingat, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Ustaz ceritakan ke awak satu benda. Ustaz rasa Ustaz pernah cerita kepada awak. Anak-anak murid Ustaz pada tahun 2010. Berapa? 2010 awak dah lahir belum? 2010 awak ada berapa tahun? Dua tahun. 2009. Ya, awak lahir 2009. 2009. So awak berada pada 2010 tu setahun 2 tahun lah. Pada tahun 2010 Ustaz rasa Ustaz pernah cerita kepada awak. Okey. Satu hari Ustaz dengan kawan-kawan Ustaz naik LRT. Pada satu hari Ustaz dengan kawan-kawan Ustaz naik LRT. Bukan LRT lah, KTM. Katakan KTM. Ustaz naik KTM. Dan dalam KTM tu Ustaz pernah cerita kepada awak, ramai orang, sangat ramai. Dia dalam KTM ni dia berasa sangat padat. Ustaz tak pasti awak pernah naik KTM ke tak? Awak pernah naik KTM tak? Awak pernah naik LRT je, KTM masih naik tak? Tak ingat. Pernah ke? Saya tak pernah. Saya pernah tengok Tok Wan je saya naik. Okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam LRT tu yang ada dalam LRT tu penuh orang dan dan bila Ustaz dekat dengan Ustaz pada waktu tu ada sekumpulan wanita. Ustaz ingat lagi muka diorang. Pakaian diorang semua Ustaz ingat lagi. Ada sekumpulan wanita yang betul-betul waktu tu tengah padat kan. Dan kebetulan pula pada waktu tu aircon rosak. Aircon rosak pada waktu tu. Waktu tu dalam KTM tu dia berasa sangat panas. Memang panas waktu tu. Awak bayangkan depan Ustaz waktu tu adalah sekumpulan wanita dalam 3 ke 4 orang. Dalam masa 3 ke 4 orang tu pakaian diorang sangat mencolok mata. Apa maksud mencolok mata? Menjolok mata. Apa maksud pakaian menjolok mata? Pakaian tak besar aurat. Good. Pakaian yang tak senonoh. Pakaian yang terbuka sana sini. Bayangkan depan Ustaz waktu tu dia punya pakaian itu memang pakaian yang bagi Ustaz tak sopan lah. Masya Allah. Okey. Kemudian anak murid Ustaz, pada waktu tu awak bayang dengan rambut dia orang tak pakai, kalau dah pakaian macam tu, confirm lah tak pakai tudung. Dengan tak pakai tudungnya lah apa semua. Dan panas. Waktu tu dengan telinga Ustaz sendiri, Ustaz dengar apa yang dia orang cakap. Dia orang kata, ya Allah panasnya. Nampak? Pada keadaan waktu tu, ya Allah panasnya, ya Allah panasnya. Dia sebut nama Allah. Maksudnya apa? Bila berada dalam kesusahan, manusia akan patah balik kepada Allah. Tak ada manusia yang bila dia susah dia akan lupa Allah. Jarang sekali. Sama ada dia menyalahkan Allah ataupun dia sabar kepada Allah. Bila dia susah saja dia akan ingat balik Allah. Confirm. Tapi anak-anak murid Ustaz. Okay, so Ustaz pernah cerita kepada awak. Bila kita dalam keadaan yang susah, Allah akan uji kita dengan dua keadaan. Ustaz ulang sekali lagi. Bila kita sedih, bila kita susah, Allah akan uji kita dengan dua keadaan. Yang pertama, Allah akan uji kita dengan sabar. Allah nak tengok sama ada kita sabar ataupun tidak. Okay. Yang kedua, Allah nak uji kita atas perasaan redha. Allah nak tengok kita redha ataupun tidak. Dua benda tu.
Sebab itu redha dengan sabar ni benda yang sangat-sangat susah nak buat. Sebab kita rasa kita macam mana kita nak menerima perkara yang kita tak suka. Katakan Kaisha, Ustaz contohkan Kaisha. Tiba-tiba waktu exam dia dapat kosong semua. Macam mana dia nak bersabar atas keadaan tu? Sebab dia tak suka benda tu. Katakan awak dapat satu benda berita yang awak rasa tak seronok. Awak tak seronok pun dengar berita tu. Macam mana awak nak bersabar? Susah. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Fasabrun jamil. Sesungguhnya sabar tu adalah sangat cantik. Okey. Ustaz, Ustaz macam cakap sorang-sorang je. Ya, Ustaz rasa Ustaz kena cakap sorang-sorang. Kalau Ustaz tanya awak, Ustaz tak dengar jawapan sorang je. Padahal yang ada 10 orang. So Ustaz memutuskan Ustaz tak nak tanya lah awak. Kalau tanya pun buat hati Ustaz sedih je. Tanya pun tak berjawab. Okey. Now anak-anak murid Ustaz. Okey. Ada dua keadaan Allah akan uji kita dalam keadaan sabar dan redha. Okey. Seterusnya, okey, sabar dan redha. Okey. Anak-anak murid Ustaz, seterusnya ini dah susah dah. Sebab kita nak sabar dengan redha ni bukan satu perkara yang sangat senang. Tetapi sekurang-kurangnya kita ingat Allah. Bila kita susah, confirm kita akan ingat Allah. Sakit, kita akan ingat Allah. Sekurang-kurangnya kita ingat Allah. Tapi anak-anak murid Ustaz, when come to happiness, apabila sampai keadaan yang gembira, jarang sekali kita ingat Allah. Anak-anak murid Ustaz, bila sampai ke tahap gembira, jarang sekali kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab kita berasa dalam keadaan yang seronok. Kita rasa seronok. Bila kita seronok, kita akan lupakan Allah. Jarang sekali kita akan ingat Allah. Dekat sini Allah akan uji kita dengan satu sifat, iaitu sifat syukur. Sifat syukur. Anak-anak murid Ustaz, siapa yang boleh ingat Allah pada keadaan dia senang? Banyak pahala dia. Sebab susah nak ingat Allah dalam keadaan gembira. Kalau sakit, otomatik akan ingat. Tapi bila kita gembira, Allah nak tengok sama ada kita boleh bersyukur ataupun tidak. Syukur ataupun tidak. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, setiap kali Ustaz dalam kelas, tugas Ustaz sebagai guru awak. Walaupun awak dengar ke awak tak dengar ke, Ustaz tugas Ustaz untuk mengingatkan awak. Kita kena rasa bersyukur. Kita kena rasa bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi sekarang. Kita ingat cakap Ustaz betul-betul. Kita akan rasa kehilangan bila kita dah tak ada dah benda tu, baru kita rasa Allah silap lah dulu tak buat betul-betul. Allah silap lah dulu buat macam ni. Bila dah hilang, barulah kita buat. Okay, good. Ustaz, tapi tak semua orang waktu sedih dia ingat Allah. Melainkan ada orang tegur. Betul? Tak semua orang akan ingat Allah. Betul, tak semua orang akan ingat Allah. Tapi antara sedih dengan gembira, lagi senang nak ingat Allah waktu sedih berbanding dengan waktu gembira. Memang tak semua orang akan ingat, betul. Tapi waktu sedih ni kita akan cepat sikit nak ingat Allah berbanding gembira. So anak-anak murid Ustaz, ini pesanan Ustaz kepada awak sebelum kita memulakan kelas. Okay, dengar baik-baik. Bila kita sedih, Allah akan uji kita dengan sabar dan redha. Ini yang Ustaz risau ni. Bila Ustaz ajar ni, nanti Ustaz takut Ustaz tak boleh nak buat. Okay, dan yang seterusnya adalah syukur. Okay, tiga-tiga benda ni adalah benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Anak-anak murid Ustaz nak pesan kepada awak satu benda. Tingkat yang paling tinggi sekali adalah awak boleh bersyukur atas kesedihan awak. Itu adalah tingkat yang paling tinggi. Yang mana sangat sedikit orang boleh buat, anak-anak murid Ustaz. Yang mana sangat sedikit orang boleh buat. Ustaz try buat. Ustaz try buat. Ustaz tengah buat lah ni. Kenapa? Macam mana Ustaz buat tu? Kan Ustaz kata tadi bila Ustaz tanya je, Ustaz rasa macam Ustaz bercakap dengan batu. Diam je. Padahal ada 10 orang yang menjawab seorang saja. Which is, I think, dengar betul-betul. Ustaz dah bagi tahu dah benda tu semalam. Ustaz rasa sedih. Sampai sekarang Ustaz berasa sedih. Kenapa?
Sebab anak-anak murid ustaz ada capability untuk menjawab. Awak baik. Hafiz, mute jap. Hafiz mute jap. Okey. Tapi ustaz buat macam mana? Ustaz buat macam ustaz tengah melatih diri ustaz walaupun ustaz berasa sedih dengan awak. Walaupun ustaz berasa sedih. Setiap soalan awak ustaz jawab. Tapi bila soalan ustaz awak tak jawab. Nampak dekat situ. Sedih, ustaz sedih. Tapi ustaz cuba latih diri ustaz. Ya Allah, bersyukur sekurang-kurangnya anak-anak murid ustaz nak belajar. So ustaz tengah praktis sekarang ni. Sebab tu kalau untuk pengetahuan awak, ustaz biar ustaz cakap je. Kalau ustaz tanya pun tak ada yang jawab. Tapi bila awak tanya, awak nak sangat ustaz jawab kepada awak. Tapi in other way, bila ustaz tanya, seorang je yang jawab. Nampak? Benda tu sedih. Sangat sedih anak-anak murid ustaz. Tapi ustaz tengah melatih diri ustaz untuk berasa syukur. Semalam Sofia Umairah pun dia dengar dah nasihat ustaz bersabar. Ustaz kata ustaz tak masalah. Ustaz tak marah. Cuma ustaz sedih. Okey. Anak-anak murid ustaz. So ustaz putuskan biarlah ustaz cakap seorang-seorang. Ustaz dah tak nak tanya dah. So ustaz tengah belajar untuk berasa syukur atas kesedihan ustaz. Okey dah. Okey, seterusnya. Ustaz ni cepat merajuk lah. Bukan cepat merajuk. Ustaz pesan daripada banyak kali dah. Sama je. Okey, tak apa dah. Okey, seterusnya. Hari ni kita akan okey. Okey, ingat murid ustaz. Okey, ustaz akan bacakan hadis sedikit. Ustaz akan bacakan hadis sebelum kita teruskan pelajaran kita. Okey. Anak-anak murid ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad SAW ada satu orang sahabat dia mengatakan apa? Seorang sahabat namanya Abu Juhaim. Siapa ni Abu Juhaim? Abu Juhaim ni adalah sahabat Nabi dan dia dengar apa yang Nabi cakap. Nabi cakap apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli maza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Okay, apa maksud dia anak-anak murid ustaz? Maksudnya adalah Abu Juhaim kata apa? If the person passing in front of a worshipper, kalaulah seseorang yang lalu depan orang solat tahu berapa banyak dosa yang dia buat. Maksudnya kalau bila orang yang suka lalu depan orang solat ni, dia tahu berapa banyak dosa yang dia buat. Nescaya dia sanggup tunggu selama 40 tahun berbanding lalu depan dia. Okey, seterusnya. Okey, dah habis berkaitan dengan hadis. Kalau ustaz tanya faham ke tidak, tak akan ada seorang yang jawab. Okey, kemudian lepas tu bila ustaz tanya balik, tak boleh ulang. Okey. Anak-anak murid ustaz, seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni ustaz nak ajar awak, tengok ustaz dah kata dah. Tajuk yang ustaz nak ajar ni bukan tajuk yang senang-senang. Tajuk yang dia menguji seorang guru dan dia menguji seorang pelajar dan dia menguji seorang manusia. Keimanan seseorang. Ya. Anak-anak murid ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk kita pada hari ini yang kita akan belajar adalah tajuk redha. Okey, anak-anak murid ustaz, tadi ustaz dah terangkan kepada awak. Redha ni Redha ni bukan cerita Ustaz. cerita apa tu? Okey. Betul lah. Cerita apa tu? Okey, seterusnya. Okey, redha. Okey, anak-anak murid ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, redha tadi ustaz dah bagi tahu kepada awak, redha ni adalah satu perasaan yang mana Tuhan akan uji kita ketika bila? Sekejap. Ketika seorang tu mati. Sekejap. Tutup kamera lah. Okey. Adil sikit. Awak tutup kamera, ustaz tutup kamera. Fair. Okey. Seterusnya, anak-anak murid ustaz, redha ni adalah satu perasaan yang Allah Ta'ala akan uji kita pada keadaan kita sedih. Pada keadaan kita susah, Allah Ta'ala akan uji redha kita. Macam kita akan redha atau tidak. Contoh macam sekarang, ustaz tunjuk contoh terus. Ustaz dapat awak. Ustaz, macam mana awak perlakukan ustaz sebegini rupa. Ustaz kena redha. Ini adalah ujian Tuhan kepada ustaz. Ustaz nak tengok sama ada ustaz boleh sabar ataupun tidak. Allah nak tengok sama ada ustaz boleh sabar ataupun tidak. Allah nak tengok sama ada ustaz ni boleh bersyukur tak dengan anak murid ustaz. Dan Allah nak tengok sama ada ustaz redha ataupun tidak. Dan jangan risau, ustaz redha dengan awak semua.
Sekarang ni Ustaz tengah latih diri Ustaz. Anak-anak murid Ustaz, redha ni bukan setakat tak apalah saya redha jelah. Redha ni dia ada kaitan dengan tawakal. Kita dah belajar dah berkaitan dengan tawakal. Tawakal tu bukan ke kita kena berusaha baru kita ikhtiar. Betul? Kita berusaha dengan berikhtiar tu samalah. Oh ya. Kita kena tawakal ni kita berserah kepada Allah. Okey, dia konsep dia macam ni. Terima kasih Hafiz. Okey. Konsep dia macam ni. Ustaz tak nak baca. Ustaz tak nak baca. Awak ada mikrofon awak cakap. Okey, pertama dengar betul-betul. Pertama adalah usaha. Okey, pertama adalah usaha. Anak-anak murid Ustaz, selepas usaha baru kita tawakal. Dalam tawakal ni lah yang ada doa. Okay, itu. Contohnya, awak nak jawab exam. Awak usaha. Tawakal, awak belajar betul-betul. Awak study betul-betul. Buat group discussion. Bincang dengan kawan-kawan. Itu namanya usaha. Bila buat dalam exam, pertamanya adalah awak kena tawakal. Ini proses dia. Pertama awak usaha. Kedua awak tawakal. Okey. Kemudian lepas awak tawakal ni dalam doa. Maksudnya dalam masa yang sama awak berdoa, awak serah kepada Allah. Dan peringkat yang terakhir sekali adalah redha. Okey, Ustaz cerita ni, ini adalah proses dia anak-anak murid Ustaz. Peringkat yang terakhir sekali adalah redha. Anak-anak murid Ustaz, redha ni macam mana? Selepas awak berusaha, awak berdoa, dapat saja keputusan, apa saja keputusan, kita kena redha. Itu konsep dia. Usaha, tawakal, redha. Sama ada keputusan awak baik, itu dikira awak pun boleh redha dengan keputusan baik. Kalaulah keputusan awak teruk, awak pun kena redha atas keputusan awak. Redha. Itu ini. So kalau macam mana proses dia dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala ajar macam mana? Mula-mula kena usaha. Kemudian tawakal dan yang last sekali redha atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak murid Ustaz yang Ustaz sayang sekalian, dengar betul-betul. Dalam diri kita, dalam kehidupan kita, apa saja, semua kena ada usaha. Kita tak boleh jump itu terus kepada redha dan tawakal. Dengar baik-baik. Pada zaman dulu, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada zaman Sayyidina Umar, ada satu orang manusia ni, ada satu orang sahabat ni, dia tak buat apa. Kerja yang bernama? Ustaz tak ingat nama apa. Dia duduk dekat masjid je. Dia tak bekerja. Apa pun. So Sayyidina Umar tanya, wahai sahabat, kenapa duduk dekat masjid tak pergi kerja? Dia kata, saya tawakallah kepada Allah, saya redha kepada Allah. Mana tahu Allah akan bagi rezeki. So Sayyidina Umar tegur dia. Dia kata tak boleh macam tu. Kena pergi kerja. Sayyidina Umar kata, apa yang sampai tawakal sampai tahap macam ni? Setakat yang saya ingat cerita. Sayyidina Umar tegur, kenapa sampai tawakal sampai macam ni? Dia terus pergi ke tawakal tanpa usaha. Katakan awak tak belajar apa-apa pun. Tiba-tiba masuk exam, ya Allah, saya tawakal kepada Engkau ya Allah. Tak boleh macam tu. Bukan betul, dia cari dia bukan nak pergi apply kerja kat sini dapat ke tak. Ya, betul. Anak-anak murid Ustaz, okey. Yang pertama adalah usaha. Dan ada satu hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata, kalaulah kuda, kalaulah katakan kuda. Ustaz tak perlu kisah kuda. Katakan kuda. Kuda. Cantik kuda Ustaz, kaki pendek belakang. Macam pelik kuda Ustaz. Katakan. Nabi Muhammad SAW kata apa? Kuda ni, kalaulah kita nak letak kuda, kat mana-mana, kena ikat kuda tu. Ustaz ulang sekali lagi. Nabi Muhammad pesan dah. Kalaulah ada kuda, nak pergi ke mana-mana, ikat kuda tu. Kadang-kadang orang kata tak apa, biar je lah kuda tu, insya-Allah nanti Allah jaga. Tak boleh macam tu. Nabi Muhammad suruh usaha. Tu tak ada usaha. Nabi Muhammad suruh usaha, ikat dulu. Selebihnya baru serah kepada Allah. Dia tak ada usaha nak ikat. Ya. Apa lagi contoh? Paling senang Ustaz bagi contoh kepada awak. Hafiz. Kucing. Sabar. Tak, hari ni Ustaz, biar Ustaz terang je. Okey. Anak-anak murid Ustaz, sebagai contoh adalah bila awak nak makan. Makanan dah ada dah depan awak. Bila makanan dah ada dah depan awak, tiba-tiba awak pun macam awak berdoa, ya Allah, saya nak bagi kenyang ya Allah.
Makanan dah ada dah depan awak. Allah Ta'ala dah bagi rezeki dah. Tinggal sahaja awak ambil. Itu awak makan. Ambil dengan tangan, kemudian awak makan. Itu adalah usaha. Bukannya ditawakal masuk dalam mulut. Betul. Bukannya tiba-tiba nasi itu terbang masuk mulut, tak ada. Ingat nama dia Ustaz, itu proses dia. Selepas usaha, sementara nak tunggu dapat keputusan, sementara nak tunggu dapat hasil, tawakal. Sebagai contoh, awak nak tanam pokok durian. Itu adalah usaha awak. Ustaz, saya nak makan durian, saya nak tanam. Okey, baik, tanam pokok durian. Tanam pokok durian. Kemudian tunggu, ya Allah, bagilah buah durian aku ni berbuah dengan lebat. Tiba-tiba tak naik buah durian, naik buah rambutan. Apa yang awak kata? Contoh. Terus tu Contoh. salah benih tu. Tapi entahlah. Okay. Tapi last kali apa yang awak kena buat? Redha. Okay, faham Itu key dia. Ustaz, wah, Redo ni ada kena dengan vaksin ke? Apa kata dengan Habib? Okey, Ustaz tanya awak Hafiz. Vaksin dekat mana? Usaha, tawakal, redha. Usaha? Betul. Vaksin adalah usaha. Kemudian tawakal, kita tawakal supaya Tak kena COVID. tak kena COVID. Redha apabila kita Kena COVID. kena COVID. Okay, faham? Okey, itu dia punya proses dia. Okey. Now, seterusnya. Okey, ini adalah pengertian redha. Okey, Ustaz bacakan pengertian redha. Okey, pengertian redha. Apa maksud pengertian redha? Redha Ialah menerima segala perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tenang dan ikhlas. Dia macam qada pula. Dia macam lebih okey. Menerima qada dan qadar kita panggil dia sebagai redha. Ustaz ulang sekali lagi. Katakan apa saja yang terjadi dalam hidup awak. Sebagai contoh Hafiz, contohlah ustaz lah. Katakan ustaz accident. Kita menerima, ya Allah Ustaz, saya menerima qada dan qadar. Itu bermaksud redha. Itu maksud redha. Okey, Ustaz tolong awak. Apa maksud redha? Redha ialah menerima segala perkara yang ditentukan oleh Allah dengan hati yang tenang dan ikhlas. Okey anak-anak murid Ustaz, itu. Dan 3 ikhlas. Tiga ikhlas tak ada, 3 ikhlas dah kat rumah lah. Okey, anak-anak murid Ustaz ingat, menerima segala. Faham tak maksud segala? Segala ni bermaksud sama ada berita baik ke, berita buruk ke, berita seronok ke, berita semua sekali itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ulang sekali lagi. Apa saja berita yang kita dapat, baik, buruk, jahat, semua tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak murid Ustaz, baru ni ada satu berita. Kalau awak baca satu berita yang kembar ke adik-beradik yang dia dah terpisah berapa tahun dah. Rupa-rupanya dia terjumpa balik. Dia macam cerita drama lah. Bila cerita drama kembar terpisah. Cerita tu betul lah anak-anak murid Ustaz. Rupa-rupanya dia tengok kau sama. Ya. Rupa-rupanya kembar. Dan benda tu adalah betul. Benda tu terjadi dekat Malaysia. Dan last kali ingat. Contoh Ustaz, saya baru tahu rupanya saya abang dia Ustaz. Saya tak boleh terima, katakan Hafiz. Tiba-tiba Ustaz saya baru tahu yang cara cerita Star Wars ni. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia Ustaz saya baru tahu rupa-rupanya Amirul adalah sepupu saya tak boleh terima. Contoh sebagai macam tu. Saya tak terima lah. Ingat, segala perkara yang dimaksudkan dekat sini adalah apa sahaja perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Ini bahaya ni. Ustaz pun rasa takut nak sebut perkara benda macam ni. Kenapa? Sebab kalau kita dapat berita gembira, kita senang untuk redha. Tapi bila kita diuji dengan benda yang susah, kita susah nak rasa redha. Kenapa? Sebab kita tak suka benda tu. Sebagai contoh paling mudah adalah kematian. Anak-anak murid Ustaz, kematian ni bukan satu benda yang senang untuk diterima. Kenapa? Sebab kematian ni kita kehilangan seseorang buat selama-lamanya. Selama-lamanya kita hilang terus. Saya ingat lagi Ustaz cerita yang Nabi Muhammad sebelum dia mati dia kata, aku tak ada waktu aku mati ada orang yang macam apa? Dia macam tak suruh macam salahkan Allah. Sampai koyak baju lah, menangis terus sangat lah.
Itu Yusuf pernah kata lah. Tu macam tak reda tu kan. Meratap. Istilah dia adalah meratap. Maksudnya lepas meninggal meratap. kita mula meratap. Maksud meratap ni kita mula nak salahkan Allah. Sebab itu apa maksud redha? Kita terima apa yang Allah nak bagi kepada kita ni, kita terima bulat-bulat. Kita terima dengan hati yang tenang dan ikhlas. Ya Allah, aku redha ya Allah. Tak apalah, apa yang dapat ni aku redha je lah. Awak minta nak, katakan awak nak minta selepas ni awak nak, dalam konteks awak nak minta masuk sekolah menengah. Katakan semua pergi nak masuk, katakan nak masuk sekolah asrama lah, MRSM lah, sekolah apa, tahfiz lah, katakan nak masuk tahfiz lah, apa semua, minta tak dapat. Macam mana kita nak redha dalam keadaan tu? Tapi siapa yang boleh redha atas ketentuan Allah, banyak pahala dia dalam beri ustaz. Okey dah. Habis. Tiba-tiba dengan keberkatan redha tu tiba-tiba dia dapat masuk MRSM. Okey, anak-anak ustaz, terima kasih Hafiz kerana ingatkan ustaz. Dulu ustaz cerita kepada awak cerita benar. Kalau cerita ni pun ustaz buat cerita pun tak sedap juga. Okey, anak-anak ustaz, pada tahun 2008 awak pun tak lahir lagi. Pada tahun 2008 hampir lahir. 2008 dalam perut lagi. Pada tahun 2008 anak-anak murid ustaz masa tu ustaz mendapat keputusan PMR yang bagi ustaz agak baiklah. Okey, so ustaz teringin nak masuk sebuah sekolah ni. Ustaz sangat suka ustaz teringin lama dah nak masuk sebuah sekolah ni yang ada dekat Kelang. Tak apalah, tak payah tahulah. Kan. Sekolah yang ustaz nak masuk ni adalah sekolah yang kalau ustaz sebut pun tak apalah, tak payah. Sekolah yang antara sebut ustaz. Dia dalam dia ringkasan ni adalah KISAS. KISAS ni adalah Kolej Islam Sultan Alam Shah. KISAS ni dia tak ada tingkatan 1. Dia ada tingkatan 4 sampai tingkatan 6 saja. Dan KISAS ni adalah sebuah sekolah yang mana dalam Malaysia ni dia adalah antara top 5 lah. Top 5, top 10 yang memang dalam Malaysia ni campur semua sekolah di antara yang tertinggi sekali. Itu sekolah ni. Dan ustaz berasa sangat-sangat memang daripada ustaz tingkatan 1 lagi ustaz nak masuk KISAS ni. Ditakdirkan Allah bila masuk 2008, ustaz requirement ustaz tak lepas nak masuk KISAS. So masa tu ustaz berasa sangat sedih. Tapi Allah Ta'ala uji ustaz, waktu tu pun ustaz dah berasa reda lah. Saya tak apalah nak buat macam mana, tak ada rezeki. Out of nowhere. Tiba-tiba ustaz macam ustaz dah lupa dah. Ustaz macam tak apalah, reda lah, tak dapat nak buat macam mana. Tiba-tiba satu malam ustaz, cikgu ustaz call. Cikgu ustaz buat pengumuman, saya nak jumpa panggilan. Saya nak jumpa Fikri. Ustaz pun kenapa dia? Masa tu ustaz dekat asrama. Saya kata kenapa? Ustaz pun kata, kenapa ustaz? Lepas tu dia kata, ayah awak telefon. Ayah awak cakap awak dapat KISAS. Ustaz dah terkejut dah waktu tu. Padahal ustaz dah terlupa dah. Lepas tu ustaz call ayah ustaz, betul ke? Ayah ustaz kata, tak tahulah macam mana. Tiba-tiba dapat surat tawaran sampai ke rumah. Sebelum tu ustaz adalah hantar surat rayuan. Usaha ustaz hantar surat rayuan. Ditakdirkan Allah perkenankan doa ustaz dapat masuk sekolah ni. Awak tarik dekat Google sekolah KISAS. So itu semua adalah rezeki daripada Allah. Kenapa ustaz rasa bila awak cakap macam tu? Sebab ustaz pernah merasai benda tu. Kalau ikut keputusan ustaz, mungkin ustaz tak layak pun nak masuk ke situ. Tapi atas rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada orang kot tukar ustaz B ustaz jadi tak tahulah kan, tiba-tiba orang sebenarnya nak hantar surat kepada orang lain, tiba-tiba terhantar surat ke ustaz, tak tahulah macam mana kan, Allahu a'lam. Okey. Tapi ustaz masuk ustaz. Apa? Ustaz masuk ke? Masuklah. Mesti masuklah. Ustaz dah teringat masuk pergi. Pada waktu tu orang pun terkejut. Macam mana kau boleh dapat? Entah ustaz mana, entah ustaz pun tak tahu macam mana ustaz boleh dapat. Itu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Okey, anak-anak murid ustaz nak awak amalkan doa ni. Ustaz nak awak amalkan doa ni. Bukan ayat 1000 dinar ustaz. Tahu, bagus. Ya, itu ayat 1000 dinar. Dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-20 kan. Okey, anak-anak murid ustaz, ini adalah ini ayat radhiyallahu wa may yattaqillah.
Oh, wa Wa may mayyataqillah. yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Okey, anak-anak murid Ustaz, ini Ustaz kongsikan. Ustaz kongsikan kepada awak satu amalan, satu mana yang mana Ustaz boleh kongsikan kepada awak. Selebihnya terpulang sama ada awak nak amalkan ataupun tidak. Sekejap bateri Ustaz nak habis. Sekejap. Lari Sob, lari. Nanti habis. Surah apa ni? Oh, surah At-Talaq. Patutlah kena hafal. Wa mayyataqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Okey, anak-anak murid Ustaz, ini adalah satu ayat yang mana ayat yang sangat-sangat bagus. Apa ayat dia? Surah At-Tariq ayat 2 hingga 3. At-Tariq ke? At-Talaq Tariq pula. Ya, Talaq. Wa man bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nampak? Yatawakkal. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Awak amalkan ayat ni. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tak terlintas, jalan yang tak tersangka-sangka hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan Bulat-bulat? baginya. Bukan bulat tu, maksudnya awak serah kepada Allah sepenuhnya. Oh, sepenuhnya. Bukan bulat-bulat. Bulat-bulat. Tu. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikenakinya, dan Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya. Nampak? Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. So Allah dah tetapkan dah. Awak amalkan ayat ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Okey dah. Okey. Seterusnya. Redha ni panjang cerita dia. Okey, ini ayat dia. Radiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah redha akan mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Okey dah. Tak apa. Itulah ayat dia. Okey, seterusnya ciri-ciri redha. Okey, ada 4 je. Okey, 4 Hafiz je. nak baca. Ustaz. Okey, tak apa. Ustaz baca. Okey, anak-anak murid Ustaz, ciri-ciri redha. Ciri-ciri redha ni, apa maksud ciri-ciri redha? Ciri ni adalah maksud macam mana kita nak tahu sama ada kita ni boleh redha ataupun tidak. Kita ni redha ke tak? Okey, macam mana kita nak tahu sama ada kita ni tergolong dalam golongan orang yang redha ataupun tidak. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, macam mana kita nak tengok? Okey, yang pertama. Yang pertama adalah tenang dalam menghadapi. Tak nak kalau Ustaz tulis bahasa Melayu pun awak bukan salin. Okey, yang pertama adalah tenang dalam menghadapi perkara yang berlaku. Tenang dalam menghadapi perkara yang berlaku. Apa maksud dia? Maksudnya Dia kata kalau sesuatu perkara yang tak itu yang kita hadapi tu, kita mesti lalu perkara tu dengan tenang. Okey, maksudnya adalah bahasa mudahnya dia tidak menyalahkan takdir. Dia tidak menyalahkan qada dan qadar. Maksudnya apa saja yang berlaku. Ustaz takutlah nak cakap benda ni. Benda ni berat nak buat. Ustaz kan mengajar. Yelah kan, tapi Ustaz kena sebutlah. Benda ni bukan senang nak buat ni. Okey, now, tenang dalam menghadapi perkara yang berlaku. Maksudnya apa saja yang berlaku dalam kehidupan awak. Sama ada awak sedih ke, awak gembira ke, kekal tenang. Kekal tenang. Tenang je. Kekal tenang bersama kami. Kekal tenang. Okey, kekal tenang. Tenang je. Apa yang berlaku, tenang je. Anak-anak murid Ustaz. Okey, seterusnya nombor 2, bersabar. Tengok ni, benda-benda yang susah nak buat. Cakap senang tapi susah nak buat. Tapi Ustaz sekarang ni tengah berusaha untuk buat. Okey, bersabar dalam menghadapi musibah. Okey, apa-apa musibah? Musibah ni adalah perkara yang tak baik. Musibah ni bermaksud perkara yang kita tak suka dengar. Musibah. Musibah. Okey, bersabar. Apa saja dalam keadaan yang kita tak suka, apa saja keadaan yang kita rasa macam tak nak macam ni, so kita kena bersabar. Cakap senang tapi susah nak buat anak-anak murid Ustaz.
Okey, yang ketiga ni Ustaz ada cerita kepada awak. Yang ketiga, tabah menerima qada dan qadar Allah. Ini ni anak-anak murid Ustaz. Kita tak Ustaz tahu tahu. tak, Ya. saya pernah dengar satu cerita ni kan. Ada orang ni kan, dia macam dia tak suka keluarga tu. Lepas tu dia kata dia nak tukar keluarga. Tukar apa? Dia nak tukar keluarga tu kiranya tak tabah menerima qada dan qadar Allah kan. Dia tak suka COVID. Lepas tu dia nak tukar keluarga. Kenapa pula? Bukanlah. Dia tak suka keluarga dia nak tukar keluarga dia. Dia nak tukar keluarga dia. Lepas tu? Maksudnya tak tabah lah kan menerima qada dan qadar Allah. Panjang cerita dia tu. Kita tak tahulah keadaan dia macam mana kan. Ustaz pun tak berani nak cakap. Tapi yang Ustaz boleh maklumkan kat sini, qada dengan qadar Allah ni dia tak berlaku seperti yang kita fikirkan. Ingat, qada dan qadar Allah ni dia tidak berlaku dalam semua keadaan yang menggembirakan. Dia boleh jadi perkara yang sedih, benda yang kita tak nak pun, tapi benda tu akan jadi. Anak-anak murid Ustaz ingat lagi satu hari ketika Ustaz baru balik daripada beli barang. Ustaz singgah pasar malam. Salah Ustaz tinggal barang tu dalam raga motor Ustaz. Depan motor tu ada raga motor. Salah tu Ustaz tinggal. Ustaz tak berusaha, Ustaz tak apalah, tinggal tak hilang. Ustaz pun masuk pasar malam. Kejap Ustaz masuk dalam nak belilah makan apa. Keluar satu plastik besar hilang. Dalam tu ada sabun basuh baju, ada biskut, ada macam-macam ada dalam tu. Hilang macam tu. Ustaz tengok, apalah Tuhan nak bagi kat Ustaz. Ingat, Ustaz nak ajar awak satu perkara. Dengar baik-baik. Ini nasihat Ustaz. Ustaz tak tahu berapa lama lagi Ustaz ada dengan awak. Jadi Ustaz akan bagi nasihat kepada awak. Dengar baik-baik. Anak-anak murid Ustaz, setiap perkara yang berlaku dalam diri awak sama bila awak dapat saja berita sedih, Ustaz nak perkara pertama yang awak ingat dalam kepala awak adalah apa yang Allah nak ajar. Apa yang Allah nak bagi, apa yang Allah nak ajar ni. Okey. Setiap kali awak dapat perkara yang awak tak suka benda tu, awak kena fikir, Allah, apa yang Allah nak ajar ni sebenarnya ni? Okay, mungkin Allah nak ajar supaya kita bersabar. Mungkin Allah nak ajar supaya kita ni ataupun apa saja yang berlaku, awak boleh tukar. Ya Allah, apa yang Allah nak tegur ni? Apa yang Allah tengah bagi mesej kepada kita. Cuma mesej yang kita tak tahu Allah nak beritahu mesej apa, kita pun dah fikir. Bila kita susah, sebagai contoh, tadi barang Ustaz hilang. Bila barang Ustaz hilang, apa yang Ustaz kena fikir? Apa yang Allah nak tunjuk ni? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kita pun fikir, Allah nak suruh kita bersabar. Tak apalah, sabar je lah. Nampak? Ingat, apa saja benda yang tak baik yang awak terima dalam kehidupan awak, perkara pertama yang Ustaz ajar awak supaya berfikir, apa yang Allah nak sampaikan ni, apa yang Allah nak bagi tahu ni. Jangan so nanti awak akan nampak, rupanya macam tu. Ingat, qada dan qadar, perancangan Allah ni anak-anak murid Ustaz, mungkin awak tak nampak sekarang. Mungkin awak tak faham pun Ustaz Fikri tengah cakap apa ni qada ni. Ke depan bila awak dah masuk sekolah menengah, bila awak dah meningkat dewasa, walaupun awak tak ingat siapa Ustaz yang mengajar awak, sekurang-kurangnya Ustaz nak awak ingat apa yang Ustaz ajar. Ustaz tak mengharapkan awak ingat siapa Ustaz, tapi Ustaz mengharapkan awak ingat apa yang Ustaz ajar. Kalau pembelajaran yang Ustaz ajar tu pun tak ingat. Kalau tak ingat, Ustaz doakan supaya ada orang lain yang akan datang ajar awak. Mungkin awak tak ingat pelajaran Ustaz, tapi satu hari nanti Allah akan Ustaz doakan kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga awak. Sekarang ni Allah Taala hantar Ustaz, hantar cikgu-cikgu, hantar kawan-kawan untuk jaga awak daripada buat benda yang tak baik. Tapi mungkin sekarang ni awak tak boleh ingat lagi, awak tak boleh faham lagi, awak pun terlupa. Ustaz doakan satu hari nanti bila awak dah terlupa, akan ada orang lain pula yang datang ingatkan perkara yang sama. Awak pun rasanya dah pernah belajar lah dulu. Nampak? Kita doakan supaya Allah tak tinggal diri kita. Anak-anak murid Ustaz, kita doakan supaya bila kita dalam keadaan yang kita dah jauh daripada Allah, kita doakan supaya Allah hantar seseorang supaya betulkan kita balik. Awak mungkin tak faham apa yang Ustaz cakap sekarang. Satu hari nanti awak akan faham. Okey, terus. Last but not least, berasa cukup dengan nikmat yang diperoleh. Ini adalah redha.
Ustaz selalu pesan kepada awak anak-anak murid Ustaz dengan baik-baik. Apa saja yang Allah bagi, sikit yang Allah bagi, kita bersyukur. Banyak yang Allah bagi, kita redha. Syukur dengan redha ni, dia tiga-tiga syukur, redha, sabar. Dia ada kaitan, tawakal satu lagi. Dia semua ni dia mesti jalan sekali. Kalau awak syukur, awak redha tapi awak tak bersabar, tak boleh juga. Dia kena ada empat-empat ni kena ada sekali. So, berasa cukup dengan nikmat yang diperoleh ni maksudnya apa? Boleh jadi Ustaz, saya nak apa yang dia ada. Ustaz, saya tak ada kereta Hot Wheels Ustaz. Saya tak ada kereta Hot Wheels. Awak Ustaz, Hot Wheel tu semua besi. Baling kat budak mati yo. Hot Wheels keras tu. Hot Wheels walaupun kecil tapi dia berat tu. Ustaz, saya tak dapat pun apa KFC. Walaupun awak tak dapat KFC, tapi awak dapat ayam goreng. Ustaz pernah terangkan kepada awak, anak-anak murid Ustaz, walaupun awak minta KFC, ya Allah saya nak KFC. Mungkin Allah tak bagi awak KFC, tapi Allah bagi awak ayam goreng RM1. Ya Allah, ni kenapa ni saya minta KFC, kenapa dapat ayam goreng RM1? Nampak? Kita rasa cukup-cukup lah. Mungkin Allah tahu kalau kita dapat KFC, kita tak ingat Allah. Jadi Allah hantar ayam goreng, sekurang-kurangnya kita ingat dekat dia. Anak-anak murid Ustaz, Allah ni dia punya sayang kepada kita, dia akan buat sampai kita ni kalau boleh kita ni ingat kat dia selalu. Kalau kita jauh, Allah tarik kita. Salah satu benda yang ni Ustaz nak terangkan kepada awak. Dalam sejarah manusia, ada Ustaz nak tanya ke tak ada yang menjawab, tak payah tanya. Anak-anak murid Ustaz, dalam sejarah manusia ada beberapa orang yang mengaku diri dia sebagai Tuhan. Yang pertama adalah Fir'aun. Qarun tak mengaku Tuhan Yang pertama adalah Fir'aun. Yang kedua adalah Ayapin. Sana ada Ayapin ingat tapi tak sampai hati. Bukan Ayapin lah. Namrud. Okay, Namrud. Fir'aun. Anak-anak murid Ustaz. Ustaz bagi Ayapin kan? Tak boleh. Anak-anak murid Ustaz, bila kita sebut berkaitan dengan Fir'aun, kita tahu Fir'aun ni jahat. Fir'aun ni dia bunuh isteri dia sendiri. Fir'aun ni dia nak bunuh nabi-nabi. Fir'aun ni dia buat macam-macam dan dia nak orang sembah dia. Orang kata dia sebagai Tuhan. Orang sanjung dia. Tapi anak-anak murid Ustaz, Allah sayang Fir'aun ni. Macam mana Ustaz? Allah sayang Fir'aun ni. Kenapa anak-anak murid Ustaz? Apa bukti? Hafiz. Ustaz tanya Hafiz je lah. Allah bagi dia panjang umur. Lagi? Ya Ustaz. Ustaz tanya, apa bukti yang mana Allah ni, walaupun Fir'aun ni mengaku Tuhan, tapi Allah still ada perasaan sayang kepada Fir'aun ni. Cuba bagi tahu kat Ustaz. Apa bukti Pertama dia panjang umur. Ni dia tak pernah Pasal dia ada kerajaan yang kuat. dia tak pernah bersin. Lagi? Dia apa lagi? Dia panjang umur, dia tak pernah sakit. Dia ada kerajaan yang besar, dia ada kerajaan yang kuat, dia ada banyak pertanyaan. Macam-macam dia. Dia tak pernah sakit. Ustaz tak jumpa lagi jawapan yang Ustaz nak. Kaisha? Dia tak pernah Allah tak bagi dia mati. bersin. Okay. Ustaz, key dia macam ni. Anak-anak murid Ustaz pesan kepada awak tadi. Macam mana? Macam kita harapkan bila kita satu hari nanti, bila kita dah jauh daripada Allah, kita dah ada banyak dosa, Allah hantarkan seseorang, Allah hantarkan siapa-siapa untuk betulkan diri kita balik. Ustaz tanya awak, siapa yang Allah hantar kepada Fir'aun? Musa. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Setelah mana pula Nabi Ibrahim tu? Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak murid Ustaz, Nabi Musa, Allah bukan hantar satu Nabi. Allah hantar dua Nabi kepada Fir'aun, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu adalah salah satu bukti bahawa walaupun Fir'aun ni jahat, tapi Allah ni masih lagi ada rasa sayang. Kenapa? Allah nak betulkan Fir'aun ni dengan Allah hantar Musa dengan Nabi Harun. Allah sayang dalam Musa. Ustaz boleh tak lepas kelas ni saya nak tanya satu soalan? Okey, boleh tak ada masalah. Lepas habis kelas ni saya nak tanya Ustaz. Okey. So bila Ustaz fikir-fikir balik, itulah macam mana walaupun manusia ni banyaklah dosa dia macam mana pun, Allah still hantar kepada orang yang buat salah tu untuk betulkan dia. Tapi kita tahu Fir'aun ni degil. Sebab tu Fir'aun ni dia ada salah satu sifat-sifat syaitan, iaitu dia ada sifat takbur.
Ataupun dia ada sifat. Tapi Ustaz bukan dia yang hantar. Dia waktu tu Nabi Musa dia cakap dekat dia, kalau ayah masuk Islam, Allah akan bagi 3 tawaran kat ayah. Yang tu Dia saya kata tak ingat. Tapi anak-anak muda Ustaz, Firaun ni ingat Islam, bila Islam ajar, Islam bukan nak ambil kekuasaan dia. Katakan Firaun, Nabi Musa bukan nak ambil Firaun, lepas kamu ikut aku, kamu akan turun jadi hamba. Tak. Nabi Musa tak kata yang tu. Nabi Musa nak Firaun ni sembah Allah itu saja. Kamu nak jadi raja ke, nak jadi king ke, nak jadi taiko ke, abang long ke, itu nak urusan. jadi nak jadi sakbe ke? Nak jadi sabir ke, itu urusan dia. Tapi ada nama dia Ustaz, yang Allah ni punyalah sayang dekat hamba dia. Firaun ni jahat, kalau ikutkan boleh je Allah matikan Firaun terus. Tapi Allah nak tunjuk betapa kasihnya Allah ni. Allah hantarkan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun. Tapi Firaun ni dia punya sombong dia punya takbur dia. Firaun ni, Musa ke, Harun ke, Nabi mana pun yang datang dia tak nak dengar. Dan kemudian kita tahu Firaun ni mati dengan pelbagai cara. Ada Firaun yang mana dia mati tenggelam dalam laut. Ada Firaun yang mati kena gigit dengan nyamuk. Ada Firaun yang mati macam-macam cara dia mati. Bukan Namrud Ustaz. Ustaz pernah dengar, Namrud pun Ustaz pernah dengar, Firaun pun Ustaz pernah dengar. Wallahualam. Firaun. Okay. Okay. So, key-nya adalah Ustaz nak maklumkan kepada awak anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Allah ni sayang kepada kita. Dan apa saja yang Allah hantar kepada kita, itu adalah bukti Allah sayang. Ustaz, saya demam. Kenapa Allah sayang saya? Kalau Allah sayang saya, kenapa Allah bagi saya susah? Orang selalu tanya, Ustaz, kalau Allah sayang saya, kenapa Allah bagi saya patah kaki? Sebab Allah sayang awak lah. Allah nak jaga awak. Allah nak tengok kita. Allah nak bila kita sakit ni, Allah nak kita ingat dia. Kita ingat dia. So nampak macam dah hanyut ni, perap Allah bagi sakit sikit supaya kita patah balik kepada Allah. So tajuk pada hari ini adalah tajuk yang sangat besar, iaitu berkaitan. Tapi kenapa Allah tak terima syahadah Firaun tu? Dia dekat yang mengaku Allah tu sebagai Tuhan. Ingat Ustaz pernah kata kepada awak, ada dua keadaan. Ustaz tak nak baca chat orang yang ada mikrofon. Okey, anak-anak murid Ustaz Hafiz, apa soalan awak tadi? Kan dia kan ini okey. Anak-anak murid Ustaz pernah kata, ada dua keadaan yang taubat Allah tak nak terima dah. Dua keadaan. Ustaz ulang sekali lagi. Ada dua keadaan taubat yang Allah tak akan terima dah taubat kita. Pertama, pada hari kiamat. Hari kiamat baru nak bertaubat, Allah dah tak terima dah. Pada yang kedua, waktu tu nyawa dah dekat hujung dah. Nyawa dah dekat kerongkong dah. So waktu Firaun mengaku Allah sebagai Tuhan, nyawa dah dekat hujung dah. Ingat anak-anak murid Ustaz. Ada dua keadaan yang Allah tak akan terima taubat kita. Pertama waktu hari kiamat, kedua pada nyawa kita dah dekat hujung dah. Baru kita nak bertaubat. Sebab itu Ustaz pernah pesan, sementara kita hidup, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Sabar sajalah. Okey. Anak-anak murid Ustaz rasa sampai situ saja kelas kita pada hari ini. Ustaz minta maaf terlebih 2 minit. Mohon maaf atas apa yang kesalahan Ustaz. Ustaz mendoakan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz mendoakan supaya kita dapat dikurniakan nikmat syukur, nikmat rezeki, nikmat sabar dan nikmat redha. Okay, I think that's all from me. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay. Hafiz, silakan soalan. Kan waktu zaman Nabi Musa kan ada 2 Musa kan. Yang lain boleh keluar, yang dia boleh keluar. Ustaz. Okey. Hafiz terus. Kan waktu zaman Nabi Musa kan ada 2 Musa. Pertama Musa As-Samiri. Kan dia ikut Nabi Musa menyeberangi laut kan Ustaz kan? Betul. Lepas tu kuda Nabi Musa kuda Ustaz kan? Ustaz tu saya tak tahu. Lepas tu macam ada rumput lepas dia pijak tu. Ke pasir keluar. Ustaz tak pernah dengar, Ustaz tak pernah dengar cerita tu. Nanti awak tengok mana Ustaz Wadi Okay.
Okay, Hafiz. Awak pergi berehat dulu Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Awak dapatkan cerita tu betul. Nanti Ustaz awak bagi tahu kat Ustaz. Okay, thank you.